الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung pengajian kitab Sunan Tirmizi. Malam ni kita akan teruskan babu majaa anna aksara ahlin narin nisa'u sita kan? Umum minggu lepas tu. Babu majaa buniyal islamu ala khams sita. Ini macam dah. Babu ma jaa buniyal islamu ala khams. Bab datang berkenaan dengan agama Islam diasaskan di atas 5 tiang. Khamsun ay khamsu da'aim, 5 tiang, ataupun ala khamsin ay ala khamsati arkanin, 5 rukun Islam diasaskan, dibinakan di atas 5 rukun. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi ramadana wa hajjil baiti. 5 rukun. Jadi yang selalunya kita tahu rukun Islam ada 5 perkara tu, itulah. Jadi yang menjadi 5 rukun, dan ada lagi amalan-amalan Islam yang lain tidak masuk kira dalam bunyadul Islam tu. Sebabnya amalan-amalan dalam agama Islam ni biasanya ada 2 jenis. Satu, amalan dengan cara membuat amalan tu. Yang kedua, amalan beramal dengan cara meninggalkan perbuatan bagi amalan tu. Maksudnya beramal dengan cara melakukan, iaitu seperti sembahyang. Kita beramal ni dengan cara melakukan cara sembahyang tu kita buat. Yang keduanya dengan cara tinggalkan, kita buat amalan tu. Seperti mana puasa. Kita puasa ni, cara beramal ni tinggal makan, minum. Jadi asalnya ada 2. Satu, beramal dengan cara kita melakukan perbuatan. Satu lagi, beramal dengan cara kita meninggalkan perbuatan. Jadi pada beramal dengan cara kita melakukan perbuatan tu, ada pula yang kita buat ni berdasarkan menggunakan tubuh badan kita, dan yang satu lagi dengan cara menggunakan harta benda kita. Jadi yang kita menggunakan harta tubuh badan kita ni, seperti mana kita sembahyang dan menggunakan harta ni, cara dia ita'uz zakat, membayar zakat. Dan dalam tu ada pula amalan yang menggunakan badan kita dan juga harta kita.
itu adalah amalan buat haji. Jadi semua amalan ni melingkungi dalam tu, tidak terlepas daripada perkara-perkara tadi. Jadi sebab itulah Islam diasaskan di atas 5 perkara tu yang dikatakan 5 rukun, dan yang lain-lain selain daripada 5 perkara ni, amalan-amalan itu dianggap amalan-amalan yang membantu, yang menegakkan 5 rukun ini, seperti mana jihad, hijrah dan sebagainya. Amalan-amalan lain selain daripada 5 rukun ni, amalan-amalan itu membantu kepada 5 rukun ini. Jihad, sebab apa? Disebabkan mana-mana tempat tidak aman nak beriman secara bebas dengan Allah dan Rasul, ataupun ditindas tak boleh nak semayang. Biasa berlaku kan di atas muka bumi, dijajah oleh komunis contohnya, nak zahirkan beriman tu pun tak berani semayang, kena menusuk. Uzbekistan, Soviet jajah 70 tahun. Saya biasa pergi 2 kali dah Uzbek tu. Jadi mereka cerita nak zahirkan seseorang sebagai orang beriman, orang Islam, tak boleh. Bukan sekejap, 70 tahun. Dahsyat. Semayang macam tu, sembunyi. Tapi yang anehnya, tidak ada seorang pun jadi murtad. Allah pelihara 70 tahun. Kalau kira-kira tu habislah. Tapi tidak ada murtad. Orang sana cerita. Jadi satu yang kita dapat agak tidak jadi murtad ni, mereka ni beramal amalan tasawuf Naqsyabandi. Naqsyabandi ni cara amalan dia secara sirriyah. Zikir azkar dia pun senyap-senyap. Jadi mereka kuat jaga amalan tasawuf. Kemungkinan besar itulah Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka. Jadi maksudnya, apabila satu-satu tempat ditindas, nak zahirkan beriman dengan Allah dan Rasul tak boleh, nak semayang tak boleh, mau pergi haji tak boleh. Di Burma dulu berapa puluh tahun tutup haji, tak boleh pergi. Jadi kalau dah jadi macam tu, di situlah ada kefarduan jihad dengan orang kafir yang menindas sampai nak beriman pun susah, semayang tak boleh, haji tak boleh. Kalau dah ditindas sampai nak amal rukun Islam tu, ketika tu boleh jihad. Ataupun tak mampu nak berjihad, kita hijrah, tinggal tempat tu, pergi tempat aman. Jadi maksudnya jihad, hijrah ini semua ni untuk menjaga, untuk mengawal, untuk memelihara 5 rukun ini. Jadi jihad, hijrah apa ni tidak termasuk dalam rukun Islam. Jihad sendiri pun dia tidak fardu ain ke atas semua orang. Jihad ni menjadi fardu kifayah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terkadang menyertai jihad fi sabilillah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah
itulah dinamakan ghazwah, yang Rasulullah SAW tidak menyertai. Turunnya ayat, awal ayat tu falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu, ayat tu panjang ila akhir ayat. Jadi maksud ayat tu mesti ada dua kumpulan. Satu kumpulan bila pergi jihad fi sabilillah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyertai jihad tu, tinggal di Madinah tu, sekumpulan sahabat mesti ada bersama dengan Rasulullah. Sebahagiannya pergi. Jadi yang tinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mereka akan belajar. Turun wahyu, mereka akan tahu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda masa tu, mereka akan tahu. Kemudian mereka pergi jihad, balik mai yang tinggal di Madinah dengan Rasulullah SAW ni, mereka ni akan mengajar ataupun akan sampaikan balik. Jadi daripada situ, daripada ayat itulah jihad fi sabilillah dan juga belajar secara berkumpulan ni menjadi fardu kifayah. Jadi hukum fardu kifayah jihad fi sabilillah dan belajar secara berkumpul, secara kumpulan, itu fardu kifayah, diistimbat daripada ayat itu. Jadi begitulah maksudnya buniyal Islamu ala khams ni, 5 perkara yang dikatakan 5 rukun ni, inilah tiang utama, pokok utama dalam tu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ni tiang utama. Kalau tiang tu dah runtuh, yang tiang keliling ada 4 tiang ni dengan sendiri akan runtuh. Kalau tiang tu gagah, walaupun tiang tepi-tepi ni runtuh, sengit sekalipun masih tegak lagi. Jadi bagaikan rukun 5 ni satu khemah, didirikan dengan tiang utama syahadah, dan tiang 4 lagi semayang, puasa, zakat, haji tu. Kalau iman tu, syahadah tu dah gugur, yang lain pun semua runtuh, tidak akan diterima di sisi Allah. Kalau salah satu tu runtuh, maknanya tak semayang ke, tapi masih dia beriman lagi, jadi kiranya tidak runtuh lagi khemah tu, maknanya masih boleh kata dia ni orang Islam lagi, orang yang beriman lagi. Jadi sebab tu yang paling utama sekali ialah hak pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tu. Wa fil babi an Jarir ibn Abdullah, seperti biasa Imam Tirmizi isyarat dengan istilah wa fil bab dia ni, maksudnya Imam Tirmizi biasanya satu bab dia akan bawa satu hadis. Kiranya hadis tu di sisi dia datang dengan sanad terbaik, walaupun kita nampak zahirnya sanad tu dhaif. Contohnya kiranya di sisi dia sanad tu sanad terbaik. Sebab tu dia bawa sanad tu sebagai sanad hadis bab, dan sanad lain dia akan isyarat dengan wafil bab tu. Maksudnya semakna dengan hadis bab. Masih ada lagi hadis ni datang dengan sanad daripada Jarir bin Abdullah. Hadza hadithun hasanun sahihun. Hadis ini darajat dia hadis hasan lagi sahih. Maksudnya hadis ni mempunyai 2 sanad, walahu isnadani, mempunyai 2 sanad, satu sanad hasan, satu sanad lagi sahih. Itu maksud Imam Tirmizi cantum 2 istilah hasan dan sahih itu. Kalau kira-kira sanad
definisi bagi sahih dengan definisi bagi hasan ni berlainan, tak sama. Kerana kata satu sanad dalam masa yang sama sahih dan juga hasan memang tidak boleh, tak masuklah. Tapi muhaddisin kata maksudnya Imam Tirmizi di sini dia kata hasan sahih ni, hadis ni mempunyai dua sanad. Dari segi satu sanad hasan, dari segi satu sanad lagi sahih. Dan juga muhaddisin kata dalam satu sanad juga campur, ada rawi sahih dah sampai peringkat rawi sahih, ada sebahagian rawi dalam sanad tu masih tahap rawi hasan, campur ada sekali dalam sanad, satu sanad tu. Itu sebab Imam Tirmizi kata hadza haditsun hasanun sahihun tu. Jadi kadang-kadang kita nak faham kehendak musannif tu, kita kena ambil maksud hak dia. Memang kalau kita faham dengan usul hadis, mustalah hadis yang kita dah belajar, mungkin kita akan kata begitu. Macam mana Imam Tirmizi boleh kata satu hadis dalam masa yang sama sahih pun dia kata pula hasan, mana boleh. Jadi kita akan jadi ragu-ragu, tapi kita anggap kita betul sebab kita belajar macam tu. Dalam usul hadis, mustalah hadis memang begitu. Jadi dari segi usul hadis tu, apa yang kita nampak ni tak salah. Tapi kalau kita nak salahkan Imam Tirmizi dengan setakat yang kita tahu dalam usul hadis tu, tak boleh. Sebab ini kitab dia. Kitab dia, ada murad dia. Kita kena faham ikut kehendak dia. Tak boleh kita nak faham dengan kehendak kita berdasarkan apa yang kita dapat belajar sedikit sebanyak tu, tak boleh. Semua kitab memang macam tu. Sama ada dalam bidang mana saja, fiqh, tasawuf, apapun, semua tu masing-masing ada murad daripada musannif tu. Kita kena ikut faham dengan tu. Kalau tidak, zahir tu kita boleh faham, maksud sebenar yang dikehendaki oleh musannif tu tak sampai situ. Tak sampai tu tak apalah, setakat tak sampai. Hak masalahnya tak sampai, lepas tu salahkan musannif tu, seolah-olah dia pandai, seolah-olah dia nak tashih kitab tu. Jadi bahaya macam tu. Wa qad ruwiya min ghairi wajhin, dan diriwayatkan dengan beberapa tarik. Min ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah. Maksud dia begitu. Wa qad ruwiya min ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah. Maksudnya hadis ni diriwayatkan melalui beberapa banyak tarik. Datang riwayat daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwahu hadha. Nahwahu ay nahwal hadisil mutaqaddami, umpama hadis dulu. Jadi dalam istilah muhaddisin, biasanya mereka guna nahwahu ada, mislahu ada. Dalam kutubus sittah, dalam Bukhari sendiri pun ada. Jadi perlu kita tahu perbezaan nahwahu dan mislahu. Kalau kita terjemah samalah kan, tapi beza. Nahwahu ni maksud dia hadis seumpama hadis dulu. Maksudnya datang dengan beberapa tarik daripada Abdullah bin Umar, umpama hadis tadi, umpama hadis bab tu. Jadi maksudnya adatul
muhaddisin. Adat kebiasaan muhaddisin, bila mereka dah sebut satu hadis lengkap dengan satu sanad dan matan hadis, kemudian hadis yang sama datang dengan sanad lain, ketika itu mereka akan tulis sanad dan matan hadis tak tulis. Di situ mereka isyarat dengan kalimah nahwahu ataupun mislahu. Tapi bezanya, bila hadis yang mereka tidak tulis bagi sanad kemudian tu, matan hadis tu sama dengan matan hadis yang dah sebut sebelum ni, sama maksudnya, lafaz hadis pun sama, makna pun sama. Kalau begitu muhaddisin guna mislahu. Kalau makna tu sama, hadis dah sebut dengan hadis tidak sebut bagi sanad kemudian tu, makna sama tapi lafaz hadis berbeza, kalau begitu muhaddisin tulis nahwahu. Itu istilah perlu kita faham. Wa Su'air bin al-Khimsi siqatun inda ahli hadis. Su'air bin Khims dianggap rawi siqah di sisi ulama hadis. Siqah apa makna? Siqah makna sama dengan adl. Adl maksudnya rajulun mukallafun, orang yang diberi tanggungjawab dan menjauhi diri daripada dosa kecil dan juga menjauhi diri daripada kefasikan. Rawi bersifat dengan sifat seperti itu dikatakan rawi itu siqah, adl, yang dipercayai. Haddatsana Abu Quraib qala akhbarana Waqi'un an Hanzalah bin Abi Sufyan al-Jumahi an Ikrimah bin Khalid al-Makhzumi an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Tengok, ada sahaja istilah-istilah ni. Nahwahu ay nahwal hadithil mutaqaddami au bima'nahu. Hadha hadithun hasanun sahihun. Babu ma jaa fi wasfi Jibril للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. Bab datang berkenaan dengan mensifatkan Jibril alaihissalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-iman dan al-islam. Maknanya kita akan baca hadis yang mana Jibril alaihissalam datang dalam rupa manusia di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian aju soalan masyhur hadis tu, mal iman, mal islam, mal ihsan. Hadis tu dinamakan hadis Jibril sebab soal jawab Rasulullah SAW dengan Jibril. Hadis tu masyhur. Jadi hadis-hadis tu berdasarkan tajuk utama yang difahami daripada hadis tu diberi nama, ada begitu hadis Ummu Zara dan sebagainya begitu. Haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Hurais al-Khuzai qala akhbarana Waqi'un an Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mur qala أول من تكلم في القدر معبد الجهني قال. Riwayat daripada Yahya bin Ya'mur, dia kata orang pertama sekali berbicara pada qadar, maksudnya awwalu man takallama fil qadri, maksudnya awwalu man qala bi nafyil qadri, orang pertama sekali nafi, inkar berkenaan dengan takdir tu, orang yang
mula-mula mereka cipta bid'ah dalam akidah berkenaan dengan akidah ni, takdir ni, orang itu adalah Ma'bad al-Juhani. Maksudnya fahaman dia tu bercanggah dengan ahlul haq. Qala, dia kata, kharajtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari hatta ataina al-Madinata. Aku dan Humayd bin Abdurrahman Himyari keluar sehingga kami tiba di Madinah. Faqulna, kami kata, laulaqina rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu. Seandainya kami bertemu dengan seseorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tanya dia, amma ahdatha haula'il qaum, tentang ciptaan rekaan yang mana mereka kaum tu dah pun mengadakan. Falaqinahu, kemudian kami menemui dia maksudnya yakni Abdullah bin Umar, menghendaki dia tu yang ditemu itu adalah Abdullah bin Umar, wa huwa kharijun minal masjid, sedang dia tu Abdullah bin Umar tu keluar daripada masjid, maksudnya keluar daripada Masjid Nabawi. Fak tanaftuhu ana wasabihi wasahibi. Fak tanaftuhu maksudnya sirna fi nahiyataihi, kami berdua berada di dua belah. Abdullah bin Umar tu, ana wa sahibi, saya dan teman saya. Fazanantu anna sahibi sayakhilul kalama ilayya, mula-mulanya saya menyangka teman saya akan mewakili, menyerah bercakap kepada saya. Faqultu ya Aba Abdurrahman, maka aku pun kata, wahai Aba Abdurrahman, ini kunyah bagi Abdullah bin Umar, inna qauman yaqra'una al-Qur'ana, sesungguhnya ada sekumpulan mereka membaca Al-Quran, wa yataqaffaruna al-ilma, yataqaffarun ay yatlubun al-ilma, dan mereka menuntut ilmu. Wa yaz'umuna alla qadara, dan mereka menyangka tidak ada qadar, tidak ada takdir, maksudnya mereka mengingkari takdir. Wa annal amra unufun, dan sesungguhnya urusan itu, unuf ay musta'nafun, dan mereka menyangka segala urusan itu baru bermula. Unuf musta'naf daripada istinaf, maknanya permulaan, tidak ada mendului qada, qadar, dan juga kejadian itu tidak ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa nak jadi tiba-tiba jadi. Mereka anggap begitu, maksudnya mereka ingkar takdir. Qala, Abdullah bin Umar kata, fa idza laqita ulaika, apabila kamu bertemu dengan mereka yang ingkar takdir tu, fa akhbirhum, bagi tahu mereka, anni minhum bari'un, aku ni
berlepas tangan daripada mereka. Maknanya aku dengan mereka tu tidak ada kena-mengena apa-apa. Wa annahum minni bura'un, dan begitu juga mereka terlepas daripada aku, maksudnya dia dan orang-orang yang ingkar takdir ni tidak ada kena-mengena apa-apa. Walladhi yahlifu bihi Abdullahi law anna ahadahum, demi zat yang Abdullah sumpah dengannya, seandainya anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin zahaban, salah seorang daripada mereka infak fi sabilillah seumpama bukit mas bukit Uhud, infak fi sabilillah, belanja emas sebesar bukit Uhud sekalipun, ma qubila zalika minhu, tidak diterima infak itu daripadanya, daripada orang tu, hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, sehingga orang itu beriman betul-betul dengan qada dan qadar. Untung baik dan jahat itu semua datang daripada Allah, bukan tiba-tiba mai berlaku. Semuanya dah tulis di Lauh Mahfuz, dah ditakdirkan, dah pun tulis. Mengikut takdir itulah kesemuanya berlaku. Qala thumma ansha'a yuhaddithu. Kata rawi, kemudian daripada tu ansha'a yuhaddisu, ay ja'ala yuhaddisu ibn Umar. Ansha'a maksudnya ja'ala. Kemudian Abdullah bin Umar mula berbual, bercakap. Faqala, Abdullah bin Umar kata, qala Umar bin al-Khattab, Sayyidina Umar kata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami kumpulan sahabat berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun syadidu bayadis siyabi, tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian amat putih, syadidu sawadis sya'ri, rambut terlalu hitam, la yura alaihi atharus safari, tidak dilihat ke atasnya, atas orang itu, kesan safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, sedang seorang pun dari kalangan kami sahabat ni, kumpulan sahabat ni, tidak mengenali dia. Hatta atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tu berpakaian kemas, putih pakaian, maknanya tidak berdebu. Rambut hitam, maksudnya kemas, rambut dia tidak kubang. Kalau begitu, maknanya tanda dia tu, boleh kata dia tu orang tempatan, tidak ada tanda-tanda musafir. Nak kata orang tempatan, dan disebabkan la yura alaihi asarus safar tu, tidak dilihat kesan musafir, maknanya orang tempatan. Nak kata orang tempatan, seorang pun dari kalangan kami tak kenal. Bila tak kenal, maknanya musafir. Jadi musafir ke orang tempatan ke, tak boleh nak beza keadaan dia datang tu begitu. Fa'alzaqa ay fa'asnada rukbatayhi birukbatihi, rukbatahu birukbatihi, menyambung lututnya dengan lututnya.
Maksudnya yang lelaki yang datang tu duduk secara berlutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambung lutut Rasulullah dan lutut dia, itu adab. Adab orang yang belajar dengan orang yang mengajar, memang cara terbaik begitu. Adab. Summa qala, kemudian lelaki itu kata, ya Muhammadu. Dia tak panggil ya Rasulullah. Masa tu dah pun ada larangan, sahabat-sahabat tidak boleh panggil ya Muhammad, ya Rasulullah, kena panggil ya Rasulullah. Ada Arabi datang, dia tidak tahu hukum tu, perintah tu, mai panggil ya Muhammad. Ada kan datang masuk Masjid Nabawi, panggil pula kasar ya Muhammad, kecing lagi. Ada dah baca kan hadis tu dulu. Jadi yang ni pun nampak kemasnya pakaian dia, dengan keadaan dia tidak nampak macam Arabi, tapi dia panggil ya Muhammadu. Jadi kita perlu tahu juga di sini kenapa dia boleh panggil. Jadi yang datang ni bukan orang biasa. Jibril alaihissalam, dia datang, biasanya Jibril alaihissalam ketika dia datang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia, biasanya dia datang dengan rupa Dihyah Al-Kalbi, sahabat yang begitu cantik, sahabat tu. Jadi hukum yang dilarang panggil ya Muhammad ni hukum bagi umat Rasulullah. Dia ni malaikat, dia tidak masuk dalam hukum tu, larangan tu. Jadi dia panggil ya Muhammad tu tak apa. Dia ni Jibril, malaikat, tidak manusia, tidak umat Rasulullah. Sebab tu dia panggil ya Muhammad tu. Mal imanu, hakikat iman tu apa? Dia tanya. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman. Tadi rukun Islam kan, ini rukun iman. Berapa? 6. Jadi ada kisah yang mula-mula mereka datang bagi tahu kepada Abdullah bin Umar tentang orang ingkar takdir. Jadi Abdullah bin Umar setelah dia kata aku tidak kena-mengena dengan mereka, kemudian dia bagi tahu riwayat ayah dia, hadis Jibril ni. Maksudnya dalam hadis ni ada wal qadri khairihi wa syarrihi, maknanya takdir ni mesti percaya, baik buruk semuanya datang daripada Allah, bukan tiba-tiba jadi benda tu tanpa ada didului takdir, tidak begitu. Jadi ini sebagai bukti Abdullah bin Umar bagi tahu hadis ni, tapi disebabkan hadis tu panjang, dia bagi tahu ke semua sekali. Qala famal islamu, lelaki itu kata, tanya lagi kepada Rasulullah SAW, apa Islam tu? Apakah hakikat Islam? Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa saumu ramadan. Qala famal ihsanu, tanya lagi apa erti ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini ihsan paling tinggi martabat, iaitu engkau sembah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tak mampu macam tu, peringkat rendah ihsan ni, jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya anggaplah Allah Subhanahu wa taala sedang melihat engkau.
Jadi setakat ni 3 soalan dan jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan pertama berkait dengan iman akidah. Yang kedua berkait dengan Islam itu hukum ahkam, sembahyang, puasa dan sebagainya di situ. Yang ketiga ihsan, sekarang kita panggil apa? Tasawuf. Zaman Rasulullah dah ada tasawuf. Bukan tasawuf ni apa orang kata ayat jah, ayat longkang. Dia duk nampak longkang semacam apa pun dia nampak longkang, ayat longkang. Ni tasawuf ni dah ada zaman Rasulullah. Kalau tidak ada tasawuf mengislahkan dalaman daripada Rasulullah SAW sendiri, siapa pula bawa? Bukan sufi-sufi sesat. Kalau nak tengok sufi sesat, nak kata tasawuf sesat, kalau begitu Islam pun sesat juga. Sebab apa? Ramai orang Islam sesat, tak sembahyang, tak puasa, minum arak. Kalau tengok semua tu, nak kata Islam sesat, bolehkah? Bukan Islam tu sesat, orang Islam tu sesat. Bukan tasawuf tu sesat, sufi sesat tu sesat. Jadi mereka tak pandai beza, semua nampak air longkang semua. Tengok mana-mana pun dia nampak ayat ca juga. Jadi kita tidak nafi ada tasawuf sesat, ada sufi sesat, karut marut, itu memang ada. Kalau tengok mereka, kita nak nafi terus pokok asal tasawuf tu, mana boleh. Jadi tasawuf sekarang kita panggil asalnya ihsan, dan zaman Rasulullah panggil juga zuhud, zahid. Kemudian orang amal zuhud ihsan ni mula pakai baju-baju bulu suf, daripada situ gelar sufi tasawuf. Begitu kisah tu, itu boleh kita tengok dalam tasawuf tu. Jadi setakat ni kita dapat tahu 3 perkara daripada hadis Jibril ni. Pertama berkait dengan iman akidah. Itu dalam istilah kita sekarang ni panggil apa? Usuluddin. Supaya ihsan, zuhud dah tukar jadi tasawuf. Begitu juga iman akidah, mal iman hakikat tu, huraian-huraian, syarahan-syarahan tentang iman akidah sekarang panggil usuluddin. Yang kedua Islam, sembahyang, puasa, apa semua ni mesti tahu hukum ahkam berkaitan dengan amalan-amalan tu. Itu dalam istilah sekarang ni panggil fiqh. Jadi usuluddin, fiqh, tasawuf. Siapa mereka? Orang sekarang kata ulama mereka. Dia nampak setakat tu juga. Tadi nampak setakat longkang, ni setakat ulama, tak nampak Rasulullah. Semuanya datang daripada Allah dan Rasul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal jawab dengan Jibril alaihissalam ni, ini semua berdasarkan hukum ahkam semenjak daripada mula turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Semuanya merangkumi dalam hadis Jibril itu. Jadi 3 perkara sekarang ni biasanya kita sampaikan kepada masyarakat pun. Biasanya 3 perkara ni utama sekali. Usuluddin untuk mantapkan iman masyarakat muslimin. Yang kedua fiqh untuk mengesahkan amalan-amalan. Yang ketiga tasawuf untuk mengelokkan dalaman, membuangkan sifat-sifat mazmumah, memasang diri dengan sifat-sifat mahmudah. Itulah zuhud, ihsan, tasawuf. Jadi kalaulah 3 perkara ni cukup dalam seseorang, maknanya iman dia sempurna, akidah dia betul, dan amalan-amalan harian dia sah, dan dalaman elok,
ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa sahaja kalau kemas 3 perkara ni, dia akan dapat mendampingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semestinya jadi alim baru nak jadi wali Allah. Kalau orang boleh amal betul-betul 3 perkara ni, walaupun tidak alim, walaupun tidak hafiz, walaupun tidak muhaddis, tidak mufassir pun, dia boleh jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu guru-guru kita yang bijak-bijak dulu, mereka mengajar 3 perkara ni. Kitab Usuluddin, Faridah ke apa, dengan bahasa sendiri, bahasa Jawi mudah. Takkan nak bawa kitab Bukhari mengajar lepas maghrib. Bolehkah? Pening pula. Letih saja tubuh, tak faham apa. Mula-mula Bukhari tu Kitabul Wahyi. Kitab ni berkaitan dengan wahyu. Baca hadis di bawah tu, innamal a'malu binniyat. Batu tubuh pun cerita ni, Imam Bukhari ni dia mula kitab dia Kitabul Wahyi, tapi bawa ni hadis tidak berkaitan dengan wahyu. Wa may innamal a'malu binniyat, dia pun hurai tenganga belaka. Minggu kedua mai dengar lagi, minggu ketiga siapa pun tak mai. Kalau tak faham tu ni duk ngepek apa tak tahu. Maknanya kalimun nasa biqadri uqulihim, cakap sampaikan kepada orang ramai sekadar padan dengan akal fikiran mereka. Jadi turu-turu kita dulu, mereka ni bijak, bagi sekat padan tu, padan dengan kitab Jawi, mudah faham, bagi faham akidah, ajar musalli nak sah amalan semayang, puasa apa, mengajar tasawuf, minhajul abidin ke, kan? Maknanya cukup 3 perkara yang disebut dalam hadis Jibril ni. Jadi mai-mai kitab Jawi tak betul lah, maudhu belaka lah, macam-macam. Jadi pandai itu tidak, tapi nak tunjuk pandai itu susah. Jadi turu-turu kita dulu bijak menyampai, bukan nak tunjuk pandai. Nak tunjuk pandai, turu-turu dulu lebih pandai daripada orang sekarang. Tengok turu-turu kita. Turu Haji Abdul Rahman, Pondok Sungai Durian. Turu Haji Lah, Lubuk Tapah. Tu ustaz sendiri. Belajar dengan siapa? Alim ulama hebat di Mekah dulu. Sekarang kita tengok kitab At-Taqriratus Saniyah. Siapa tulis? Hasan Al-Mashad. Kita nampak nama dia atas buku. Turu-turu dulu belajar direct dengan Hasan Al-Mashad tu, dengan Sayyid Ali, Sayyid Alawi Al-Maliki. Sekarang ni generasi cucu dia dah, Sayyid Ahmad. Jadi tu ustaz ni, turu-turu kita tua-tua ni sempat belajar dengan muhaddisin hebat-hebat dulu. Sekarang ni kita baru jumpa cucu cicit dia mau cakap besar. Seolah-olah turu-turu kita dulu ni tak tahu apa, tak pandai ilmu hadis apa. Mereka pandai. Turu Haji Lah, Lubuk Tapah, ayah Dr. Luqman tu, dia sebelah dengan Sayyid Muhammad Alawi, belajar hadis dengan ayah Sayyid Muhammad tu, Sayyid Alawi tu. Maknanya mereka balik mai, mereka mengajar di pondok kitab-kitab. Mengajarlah sebab dia mai belajar ni ada kebolehan daripada asas bawah, belajar lama-lama boleh baca kitab Arab, boleh mengajar kitab tu kitab ni. Kalau nak tinggi-tinggi, tak suka kitab Jawi, pergilah belajar kitab kulit di situ. Ni orang biasa di masjid lepas maghrib, takkan nak bawa mai kitab Iqna' mai ngajar, Fathul Wahab mai ngajar sini, takkan begitu. Padan dengan musalli Faridah cukup, bagi faham yang tu pun okey dah bagi orang-orang biasa ni. Jadi itulah
boleh kata turu-turu kita dulu ni, mereka ni bijak menyampai. Apa yang padan dengan masyarakat mereka bagi, yang tu. Sekarang ni sibuk-sibuk daif lah, maudhulah, tulan ni lah, duk bising saja. Apa natijah? Apa hasil daripada tu? Duk balah saja, tak ada apa-apa faedah pun, kan? Kalau nak tunjuk pandai dengan sama-sama alim tepat-tepat, sepatutnya bahas, bincang situlah. Apa mari nak dedah di tengah-tengah masyarakat biasa tak faham apa tu, kacau habis. Jadi maknanya tidak bijak menyampai, tidak tahu hikmah, situlah jadi masalah banyak. Jadi tiga perkara, tiga ilmu tu alim ulama petik ambil daripada hadis Jibril ni. Qala fi kulli dhalika yaqulu lahu sadaqta. Sayyidina Umar kata, pada setiap perkara itu, setiap soalan, setiap jawapan itu, lelaki itu kata kepadanya, lahu li Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, sadaqta, engkau kata benar, jawapan engkau ni betul. Setiap soalan dia tanya Rasulullah SAW, jawab dia kata sadaqta, sadaqta. Qala, Sayyidina Umar kata, fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar kata, kami heran daripada orang tu, dia tanya kepada Rasulullah SAW seolah-olah dia tak tahu, dan dia pula membenarkan kata sadaqta, sadaqta, seolah-olah dia ni dah tahu jawapan sebelum dia tanya. Itu jadi heran kumpulan sahabat ketika tu. Qala famata sa'atu, lelaki itu tanya, bila masa akan berlaku kiamat? Sa'ah ay kiamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kata, mal mas'ulu anha ay anis sa'ati bi'a'lama minas sa'ili. Bukannya yang disoal tentangnya, tentang sa'ah itu, lebih mengetahui daripada yang soal. Kalau mafhum zahir tu, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril ni tahu, dia yang tidak tahu. Yang disoal, siapa yang disoal? Rasulullah. Yang soal ni Jibril. Yang disoal bukannya lebih tahu daripada yang soal, bermakna yang soal ni tahu daripada yang disoal. Seolah-olah Jibril alaihissalam tu tahu bila nak berlaku kiamat. Sebenarnya dua-dua tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihissalam dua-dua tak tahu. Tapi Rasulullah SAW jawab begitu sebagai memberi penghormatan kepada Jibril alaihissalam, itu saja. Jadi daripada sini kita nak dalil Jibril alaihissalam tahu bila akan berlaku kiamat, itu salah. Pasal kiamat ni Allah saja tahu. Ada disebut dalam Al-Quranul Karim 5 perkara, Allah saja yang tahu. Dalam tu ada ilmu sa'ah, bila akan berlaku kiamat itu Allah saja yang tahu. Yang kata 1500 Hijriah, tak lama dah, esok lusa macam-macam duk kata sebelum ni lagi nak berlaku kiamat, tapi sampai hari ni tak berlaku lagi pun. Ini semua tak betul, tak boleh kita terima. Qala, lelaki itu kata, fama amaratuha, maksudnya kalau tak boleh bagi tahu bila nak berlaku kiamat. Famata sa'ah maksudnya mata waktu sa'ah, tanya masa. Jadi kalau tak tahu bila nak berlaku kiamat, tak apalah, bagi tahu tanda kiamat tu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, antalidal amatu rabbataha ay sayyidaha, hamba perempuan amah umul walad akan lahirkan
tuan dia. Jadi Ummul Walad, dia ada majikan dia. Bila dapat anak tu akan panggil apa? Anak Sayyid, anak tuan. Tidak akan panggil anak Ummul Walad tu. Jadi seolah-olah hamba perempuan tu lahirkan tuan dia sendiri. Jadi ini maksud zahir, dan ulama muhaddisin kata maksud antalidal amatu rabbataha ni kinayah daripada anak-anak akan derhaka kepada ibu bapa hampir kiamat ni. Dan satu lagi muhaddisin kata hampir kiamat ni akan berlaku semula perdagangan manusia, seperti mana boleh jual beli hamba pada peringkat awal Islam dulu. Jadi ketika tu hamba tu dijual sampai di tangan orang tu, orang ni akhir sekali anak dia pula dapat beli. Mak sampai balik tangan anak dia, tak tahu ni mak dia. Jadi maksudnya ketika tu mak akan ada di bawah anak dia yang jadi sayyid, tuan dia. Itu satu maksud kata muhaddisin. Tanda yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata, dan engkau akan melihat hufat tidak ada selipar, kaki ayam, urat yang tidak mencukupi pakaian, alah fakir, miskin, bangsat. Orang-orang seperti itu kerja dia ri'a asya'i, gembala kambing. Ri'a jamak bagi ru'at, asya' jam'u syatin. Ri'a jam'u ra'in, gembala kambing. Kerja gembala kambing. Pakaian tidak cukup, selipar pun tak ada. Maknanya orang duduk dalam hutan, dalam kampung-kampung. Orang tidak ada pengetahuan, pengalaman apa-apa. Tiba-tiba yatatawaluna fil bunyani, mereka meninggikan bangunan. Maknanya jadi kaya raya. Asalnya miskin, pakaian tak cukup, nak pakai selipar pun tidak ada. Tiba-tiba mereka mari di bandar jadi kaya raya, orang besar. Tengok-tengok latar belakang mereka ni tidak berpengalaman apa-apa, tidak ada ilmu pengetahuan. Orang kampung asalnya dulu kalau kita sini panggil hutan ni ulu lah. Jadi jenis-jenis tidak berpelajaran, tidak layak dengan kedudukan tinggi, mereka akan ada pada tempat tinggi. Maksudnya hampir kiamat ni akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak layak dengan kedudukan pimpinan itu. Itu tanda kiamat. Qala Umaru, Sayyidina Umar kata, فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui aku selepas itu. Setelah kejadian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Umar bisalas, 3 hari. Maknanya sebaik saja selesai soal jawab tu, Sayyidina Umarnya ada urusan penting, dah keluar. Selepas daripada tu 3 hari jumpa balik dengan Rasulullah SAW. Ketika tu Rasulullah SAW tanya, faqala ya Umaru, wahai Umar, hal tadri manis sa'ilu, adakah engkau tahu siapa yang mai soal tempoh hari itu? Kemudian dalam riwayat lain Sayyidina Umar jawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Zaka Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu itu Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum.
dia tu datang di sisi kamu, di majlis kamu, tujuannya dia nak mengajar kamu urusan agama kamu. Jadi dengan soal jawab tu nak mengajar kepada sahabat-sahabat, inilah hakikat iman, inilah hakikat Islam, inilah hakikat ihsan, inilah tanda kiamat. Semua nak mai bagi tahu. Baik. Kisah ni berlaku di mana? Di Madinah. Kalau kita tengok zahir hadis tu, kita sepatah lalu akan faham. Nak faham macam mana? Baru mai mengajar rukun iman, rukun Islam, apa arti iman, apa arti Islam ni, seolah-olah inilah peringkat awal Islam. Baru nak bagi kenal apa iman, apa itu Islam. Jadi mungkin sesetengah orang anggap ini berlaku masa awal Islam, tapi sebenarnya tidak. Ini yang Jibril alaihissalam mai jumpa ni di Madinah, Masjid Nabawi. Dan muhaddisin kata kisah ini berlaku pada tahun akhir 10 Hijriah. Hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik. Nak wafat dah Rasulullah SAW, apa perlunya mai mengajar iman Islam, baru mai mengajar apa? Mungkin timbul soalan pula. Jadi muhaddisin kata Jibril alaihissalam datang, aju soalan Rasulullah SAW, jawab begitu. Tujuannya Jibril alaihissalam nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat, selama 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan hukum ahkam daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya, kesimpulannya, intipati semuanya ini saja. Iman, Islam, ihsan, usuluddin, fiqh, tasawuf, ada sebut sekarang tu. Tiga tu hak pokok utama. Jadi semua apa yang dah disampaikan selama 23 tahun tu, kesimpulannya ini. Jadi setelah tak berapa lama kejadian ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Jadi sebab tu muhaddisin kata hadis ni, hadis Jibril ni, dinamakan Ummus Sunnah, seperti mana Al-Fatihah dalam Al-Quranul Karim ni dinamakan Ummul Quran. Sebab apa Ummul Quran? Surah Fatihah ni intipati bagi 30 juzuk. Semua kesimpulan intipati daripada 30 juzuk ni ada dalam surah Fatihah. Itu biasa kita dengar mufassirin selalu bagi tahu. Begitu juga ke semua hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua ni intipati semuanya ada pada hadis Jibril ni. Jadi sebab tu dikatakan Ummus Sunnah. Kerana itulah biasanya muhaddisin bila mereka membukukan kitab hadis, mereka akan tulis hadis innamal a'malu binniyat, kemudian bawa hadis Jibril. Itu muhaddisin kata hadis innamal a'malu binniyat ni bagaikan bismillah dalam Al-Quranul Karim mula-mula sebelum Fatihah tu, dan hadis Jibril ni bagaikan surah Fatihah. Nak sama Al-Quran Al-Hadis dengan bentuk macam tu. Muhaddisin biasanya ketika mana mereka membukukan kitab-kitab hadis tu, mereka bawa cara tu. Ada sesetengah tidak wajib bawa cara tu. Ada muhaddisin yang minat kutu, mereka bawa. Tengok kitab Mishkatul Masabih
Mula-mula hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis Jibril, kemudian hadis-hadis lain di situ. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا كهمس بن الحسن بهذا الإسناد نحوه بمعناه. حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام أن كهمس بهذا الإسناد نحوه بمعناه. وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه نحو هذا. Jadi istilah-istilah dah kita faham semua ni, mari balik, maknanya sama, tak perlu kita ulang setiap kali. وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Terkadang hadis ni diriwayatkan an ibni Umar anin Nabi, hilang Sayyidina Umar. Jadi Imam Tirmizi kata was-sahih, sebenarnya an ibni Umar an Umar anin Nabi. Jadi yang riwayat hadis ni Sayyidina Umar. Hadis Jibril ni, jadi Abdullah bin Umar ni riwayat daripada ayah dia Sayyidina Umar tu. Jadi maksudnya Imam Tirmizi daripada waqad ruwiya dan was-sahihu ni, dia betulkan balik hak sebenar tu. Ada juga kadang masyhur an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mai hadis Jibril tu. Tak salah, tapi hak sebenar an ibni Umar an Umara. Kalau an ibni Umar anin Nabi, maksudnya menggugurkan sahabat-sahabat, menggugurkan sahabat, itu mursal sahabi. Kira-kira tidak menjadi masalah. Yang gugur tu sahabat, tidak menjadi masalah sebab as-sahabatu kulluhum adul. Sahabat semua